Jadi, Gampang. sebetulnya saya nak tanya, kamu masa PT3, masa kamu tingkatan 3 kan, tahun lepas, kamu ada belajar tentang rumusan juga kan? Betul tak? Okey, rumusan yang, okey, Ya, bagus. Okey, saya nak tanya, Betul. rumusan yang kamu belajar tu, apa komponen penting yang kamu kena tulis dalam rumusan kamu tu? Ada 2 kan? Apa ya? Isi penting. Okey, isi Isi penting tu penting. ada 2 kan? Isi apa dan isi apa? Okey, bagus. tersurat, Untuk tersirat. masa kamu tingkatan 3, kamu kena tulis rumusan yang ada isi tersurat dan isi tersirat. Kan kamu kena pasti. Isi mana yang kamu kena fikir sendiri? Tersirat atau tersurat? Okey, bagus. Tersirat. Tersirat. Kamu kena gunakan kemahiran kebat kamu untuk berfikir. Dan isi tersurat kamu hanya perlu cari dalam petikan saja. Okey, itu cerita masa kamu tingkatan 3. Okey, sebenarnya rumusan tak sebelum batch kamu ni macam tu juga konsepnya. Cari isi tersurat dan isi tersirat. Tetapi rumusan baru KSSM ni lain sangat dia punya gaya. Okey, macam mana lainnya tu? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, ya. Cikgu ada apa-apa nak tambah, cikgu? Ada apa-apa nak betulkan? Okey, baik. Apa teruskan? Okay, jadi kita nak tengok macam mana lainnya rumusan baharu ni yang kamu akan hadapi nanti, kamu akan jawab nanti masa ambil SPM. Okay, kita tengok. Okey, maaf sebenarnya tulisan dekat buku ni agak kabur. Sekejap, okey. Kamu nampak tak perkataan dalam ni? Tulisannya agak kabur sebab colornya tak terang. Adakah kamu nampak? Okey, nampak kan? Nampak color zoom. Okay. Tak nampak tak apa, saya akan baca satu persatu supaya jelas. Okey, ini adalah sedikit teknik untuk menjawab soalan rumusan. Okey, kalau soalan rumusan yang kamu masih tingkatan 3, dia hanya bagi satu petikan kan? Dia hanya bagi satu petikan sahaja, satu bahan sahaja, dan kamu harus buat rumusan berdasarkan petikan tersebut. Tetapi untuk kertas rumusan KSSM SPM baharu ni, dia akan bagi 2 bahan. Kamu harus tulis rumusan berdasarkan 2 bahan tersebut. Kamu tak boleh tengok satu bahan saja dah tulis rumusan. Kamu kena kaitkan dua bahan itu, barulah kamu boleh tulis satu rumusan yang baik. Okey, jadi kita tengok. Sini dia cakap, terdapat sekurang-kurangnya 2 bahan yang diberikan. Okey, sekurang-kurangnya 2 bahan. Maksudnya 3 bahan pun boleh jadi juga. Maksudnya dia takkan kurang daripada 2. Mesti akan ada 2 bahan. Ada yang lepas tu? Okey, tak ada. Maafkan saya. Okey, teruskan. Okey, yang kedua dia cakap dalam setiap bahan mempunyai fokus. Okey, ini perkara yang paling penting sebab macam kamu masa tingkatan 3, dia suruh kamu cari isi tersurat dan isi tersirat. Tetapi untuk SPM ini yang baharu ni, dia akan suruh kamu cari fokus. Apa ini fokus? Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, dalam SPM terdahulu dikenali sebagai kata kunci. Okey, dulu dia panggil kata kunci, sekarang dia panggil fokus. Fokus tu macam mana? Okay, sekejap lagi kita tengok sama-sama. Okey, yang ketiga pula, dalam sesuatu bahan boleh terdiri lebih daripada satu fokus. Okey, contohnya bahan satu tu dia bagi petikan akhbar lah contohnya. Okey, boleh jadi juga dalam satu petikan tu ada 2 fokus. Kita tak boleh kata satu bahan satu fokus. Maksudnya ada 2 bahan, bahan 1 fokus 1, bahan 2 fokus 2. Tak juga macam tu. Macam mana kamu nak pastikan fokus, ada berapa fokus dalam satu bahan? Kamu kena baca betul-betul, hadam betul-betul bahan-bahan yang diberi. Okey, setakat ni faham? Kalau saya terlalu laju boleh beritahu. Faham tak setakat ni? Ada soalan tak sebelum saya teruskan? Tak ada nak? Faham ya? Tak ada. Kalau faham saya teruskan. Okey, sama juga dalam satu bahan boleh terdiri lebih daripada satu fokus. Okey,
calon perlu menggunakan semua fokus masa menulis pendahuluan. Okey, pendahuluan, cara nak buat pendahuluan sekejap lagi kita tengok macam mana cara nak buat pendahuluan. Fokus yang kita dapat tu, kata kunci ataupun fokus tu, ayat fokus tu kita kena letak dalam pendahuluan. Okey, kejap lagi kita tengok macam mana nak tulis pendahuluan. Okey, yang kelima, hanya isi tersurat sahaja yang perlu dicari. Okey, sebenarnya apa yang dia nak kata kat sini ialah macam dia nak bandingkan dengan masa kamu tingkatan 3 lah, ataupun SPM yang batch sebelum ni. Batch sebelum ni kamu kena cari isi tersurat dan isi tersirat. Tetapi dalam format baharu ini kamu hanya perlu cari isi tersurat sahaja. Kamu tidak perlu lagi fikir tentang isi tersirat tu. Isi tersirat dah tak ada dalam perumusan yang baharu ni. Baik, jadi apa yang kamu perlu buat, kamu hanya perlu kaji bahan yang diberi dan keluarkan isi tersurat. Keluarkan apa yang nyata saja. Kamu tak perlu lagi fikir untuk cari isi tersirat. Okey, faham setakat tu? Jadi agak mudah di sini. Semua dah ada, cuma kamu perlu bawa keluar sahaja. Okey. Yang ketujuh, kesimpulan pula perlu ditulis dalam satu ayat. Okey, ini pun sama macam kamu tingkatan 3 jugalah kan. Satu ayat, tak ada titik-titik. Maksudnya tak ada 2-3 ayat. Satu ayat saja, titik cukup. Selalu dalam sebaris 2 baris dah cukup. Okey, cara nak buat kesimpulan pun saya akan tunjuk kejap lagi. Okey, jangan lupa kamu nak tulis rumusan ni hanya 100, tidak melebihi 120 perkataan. Okey, kamu mesti cakap alah 120, banyak tu, saya mesti tulis sikit. Tetapi banyak pelajar yang selalu terlebih perkataan. Okey, misalnya kamu kalau kamu cakap tak apalah, terlebih sikit pun, terlebih 10 pun tak apa kot. Kalau kamu terlebih 10, bila pemeriksa baca kamu punya rumusan, cukup je kat huruf yang perkataan yang ke 120. Lepas ke 120 tu dia akan potong, dia tak akan baca lagi. Jadi kamu kena hati-hati menulis, tak perlu tulis berjela-jela, hanya tulis fakta sahaja, tak payah melalut. Jadi bagi cukup-cukup 120 ataupun kurang sikit. Okey, itu kamu kena ambil tahu juga. Kalau tidak, sayang tulis banyak-banyak cantik-cantik tapi pemeriksa tak nak baca sebab dah terlebih perkataan. Okey, sebelum saya tunjuk contoh macam mana kita nak buat rumusan, ada soalan tak setakat ni? Faham tak secara ringkas? Okey, kalau faham, Faham cikgu. kita nak tengok petikan teks. Okey, macam ni. Dia akan bagi dua bahan. Dua bahan ni, satu selalunya petikan teks lah. Petikan teks ni macam ni. Kita tengok teks lah. Dan akan bagi bahan dua. Bahan kedua selalunya berupa bahan grafik. Macam ini. Bahan grafik. Jadi ada dua bahan. Macam rumusan kamu tu, kamu perlu tulis berdasarkan kedua-dua bahan ni. Kamu kaji dulu dua-dua bahan ni, baca dulu betul-betul, cari fokus dia, baru kamu boleh tulis rumusan yang baik. Okey. Jadi saya nak kita tengok sama-sama soalan ini. Okey, jadi untuk setiap soalan ni, setiap perenggan ni nak seorang tolong bacakan. Boleh tak? Kamu nampak tak? Boleh tak seorang tolong bacakan perenggan pertama? Baru kita boleh cari sama-sama kalau kita baca satu persatu. Okey. Ada tak yang nak baca? Ke saya panggil? Baca saja. Boleh tak? Amni boleh, Amni bacakan perenggan pertama. Okey, bagus. Nampak kan? Boleh cikgu. Maaf ya, tak nampak sangat. Okey, boleh baca. Yang lain dengar dan perhatikan. Cikgu, boleh. saya buka yang cikgu bagi link tu lah boleh. sebab Kita buka tak yang nampak tu. sangat. Yang tu boleh zoom boleh zoom banyak kali. Dalam telefon boleh zoom banyak kali rasanya. Dalam laptop susah sikit. Okey.
Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah memperkenalkan komponen sastra Komsas dalam pendidikan bahasa Melayu kepada pelajar sekolah menengah mulai tahun 2002. Meskipun penerapan Komsas dalam kurikulum bahasa Melayu di sekolah menengah sudah hampir 20 tahun, namun minat pelajar terhadap Komsas masih berada pada tahap yang rendah. Dalam ledakan teknologi maklumat kini, rata-rata pelajar menyatakan subjek sastra tidak menjanjikan masa depan yang cerah berbanding dengan subjek lain. Terima kasih Ami. Okey, jadi sebelum tu saya nak bagi tahu, fokus ni adalah macam isi tersirat. Kita baca dulu keseluruhan petikan, kita akan dapat tahu idea utama. Idea utama apa yang petikan ni nak cerita. Okey, jadi berdasarkan petikan pertama yang Ami bacakan tadi, ada siapa-siapa boleh kesan tak apa idea utama yang petikan ni nak bagi tahu? Ataupun masih belum ada lagi? Saya rasa ada satu fokus, maksud satu isi. Okey, tak apa, mungkin ada tak? Ada tak yang nak jawab? Memperkenalkan komponen sastra. Sikit, tak apa, nanti kita tengok balik betul tak? Okey, saya rasa kena baca sampai habis dulu kot. Betul tak? Tapi memang ada kena-mengena dengan komponen sastra yang macam siapa-siapa cakap tadi? Siapa cakap tadi? Airil ke? Airil? Okey, tak apa, bagus Airil. Sekarang ni okey, bagus. Sebab Airil bagus. Ya, cikgu. Saya. Baca perenggan dulu. Boleh Airil? Kalau kamu Boleh. tak link saya hantar balik link sekali lagi. Baik, cikgu. Arus globalisasi yang berlaku turut merubah pandangan pelajar terhadap sastra. Mereka berpendapat peluang melayakkan diri untuk memasuki institusi pengajian tinggi awam IPTA menjadi tipis jika mereka mengambil subjek sastra. Hal ini disebabkan kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam bidang sastra agak terhad berbanding dengan subjek lain. Budaya kurang membaca dalam masyarakat juga mendorong pelajar meminggirkan sastra. Tambahan pula, kebanyakan pelajar hari ini tidak mempunyai minat untuk membaca bahan bacaan yang serius. Mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran sastra. Okey, habis cikgu. Okey, jadi dalam perenggan kedua ni, kita dah dekat perenggan kedua, ada yang dapat kesan tak? Apa fokus ataupun idea utama yang dia nak sampaikan? Ada ni, banyak sebenarnya ni. Okey, sekarang ni kerja kita nak cari fokus. Okey, fokus pertama. Fokus pertama petikan. Okey, tengok sini. Dia cerita pelajar-pelajar sekarang ni merasakan bahawa mereka ni meminggirkan sastra. Mereka rasa sastra ni agak terhad bidangnya, kan? Dan mereka rasa peluang melanjutkan pembelajaran IPTA pun menjadi tipis kalau ambil subjek sastra. Okey, apa semua ni sebenarnya? Dia nak cakap pasal apa? Ada yang dapat idea tak? Ya? Ya, Airil ke? Okay, apa yang dia nak sampaikan dalam petikan ni? Sebab kamu nanti macam ni tau, dia tak akan bagi. Okey, sekarang kita tengok balik. Tengok dia punya soalan. Baca petikan dan teliti bahan grafik yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjang tidak boleh hidup 120 perkataan. Anda digalakkan supaya membuka ayat sendiri. Okey, jadi dia tak bagi langsung kata kunci dalam soalan. Macam yang sebelum ni dia bagi tau. Dia bagi apa yang kamu kena cari. Maksudnya kamu tinggal cari je. Tapi untuk yang format baharu ni dia tak bagi langsung. Jadi kamu kena pasti sini, kamu kena cari, kamu kena baca semua petikan ni dan bahan grafik, dan kamu kena cari sendiri apa kata kunci /fokus. Sebab itulah saya nak kamu baca satu-satu. Jadi okey, mungkin kamu belum masih nampak. Okey, kita teruskan ke petikan ketiga. Siapa yang sukarela nak baca? Lepas semua dah baca, baru kita tengok balik.
Okey, sebelum tu saya nak cakap petikan ketiga ni dah masuk fokus 2 tau. Kalau kamu perasan. Okey, jom. Siapa nak baca? Saya panggil kan. Semua diam je. Okey, Lee Wenkin, boleh Lee Wenkin bacakan peringkat ketiga. Okey, bagus. Boleh, cikgu. Bagi mengatasi masalah ini, pihak kerajaan misalnya menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia perlu berterusan memberikan kefahaman kepada pelajar dan masyarakat tentang kepentingan mempelajari Komsas dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah. Misalnya, Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menganjurkan kempen kesedaran tentang manfaat mempelajari Komsas dan disalurkan kepada khalayak menerusi media media sosial. Tambahan lagi, pihak sekolah sendiri perlu kreatif dengan menganjurkan pelbagai pertandingan meliputi sastra bagi menarik minat murid mempelajari komponen tersebut. Apa-apa pun, pada akhirnya kesedaran diri pelajar itu sendiri menjadi faktor dominan dalam memupuk minat akan sastra. Terima kasih kerana bacakan. Okey, jadi kita tengok balik daripada atas. Okey, masih ada yang ada idea tak? Fokus 1 dan fokus 2 kepada fokus 1 dan fokus 2 ni dia macam isi tersurat, dia isi tersirat juga dia punya kata kunci tu. Okey, jadi ada yang dapat kesan tak? Okey, petikan ni secara ringkasnya menceritakan tentang Komsas, aspek Komsas dalam masyarakat kini ataupun dalam kalangan muda lah masa kini. Okay, mereka berpendapat bahawa Komsas ni dah tak relevan dan dia beritahu juga faktor-faktor kenapa mereka rasa Komsas ni, subjek Komsas ni tak relevan, kenapa dia beritahu semua kat sini. Okey, yang kedua pula dia bagi tahu cara-cara untuk meningkatkan minat subjek Komsas ni dalam kalangan pelajar. Okey, saya bagi hint dekat situ. Jadi kamu rasa apa fokus pertamanya? Kat sini ada 2 fokus tau. Ya. Cikgu, kalau saya cakap fokus utama itu pasal masyarakat zaman sekarang makin melupakan bahasa Melayu. Okey, betul. Bahasa betul. Cuma kamu kena cantikkan lagi ayat kamu untuk kamu tulis dia punya kata kunci, dia punya fokus. Betul dah tu. Okey. Fikir lagi. Itu dah betul, idea kamu dah betul, cuma nak cantikkan ayat. Okey, apa rasa-rasanya? Itu dah betul. Sekejap. Golongan masyarakat zaman sekarang semakin melupakan bahasa Melayu. Kenapa? Itu dia punya apa? Sekarang saya nak tahu dia punya mengapa. Maksudnya dia punya okey macam nilah. Masa kamu belajar rumusan tingkatan 3 kan? Macam kamu buat pendahuluan, rumusan membincangkan apa-apa-apa. Okey, saya nak tahu itu. Rumusan membincangkan apa tu? Tak faham tak? Okey, tak apa. Okey, Najwa bagus sebab dia dah dapat idea utama. Dia dah dapat apa yang ketika ni nak bagi tahu fokus pertama. Okey, sebabkan Najwa dah tolong kita, saya pun kena tolong kamu juga. Okey, jadi dekat perengganan pertama kedua ni sebenarnya petikan ni bagi tahu tentang mengapa ataupun faktor pelajar tidak berminat dalam subjek Komsas. Okey, bagus. Terima kasih. Okay, saya kat mana tadi? Okey, kita masih nak mencari fokus pertama. Macam Najwa cakap tadi. Betul. Dah apa Najwa cakap. Cuma kita cantikkan lagi ayat untuk kita buat isi dia. Untuk kita tulis dia punya kata kunci. Okey, jadi kita tengok sini ya. Kita baca balik sikit-sikit. Okey, rata-rata pelajar menyatakan subjek sastra tidak menjanjikan masa depan. Okey, lepas tu dia kata kalau ambil sastra peluang layakkan diri ke IPTA tak tinggi. Lepas tu dia kata lagi mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai sastra. Maksudnya mereka malas membaca. Okey, jadi apa semua ni? Faktor-faktor. Okey, jadi semua ni adalah okey,
Okey, betul lagi. Murid. Betul, faktor murid. Okey, lagi sikit. Lagi sikit je. Okey, Kurang bagus. minat Betul. terhadap sastra. Betul tadi? Maju ah. Amni. Betul tak? Okey, bagus Amni. Betul. Dia punya Ya. fokus pertama ialah faktor. Okey, kamu boleh salin, kamu boleh catat sikit untuk rujukan nanti. Okey, fokus pertama petikan ini adalah faktor murid kurang minat subjek komsas. Okey, kamu kena meringkaskan kamu punya perkataan yang seringkas boleh. Sebab tak nak lebih 120 kan. Okey, jadi betul dia punya fokus pertama ialah faktor murid kurang minat subjek komsas. Okey, jadi untuk fokus pertama ni kamu kena carilah semua fokus murid semua faktor murid kurang minat ni kamu kena cari semua dekat semua petikan ni. Okey, bagus. Kita dah dapat fokus yang pertama. Okey. Sekarang ni kita dah tengok fokus kedua pula. Okey, fokus kedua macam saya cakap tadi, saya jumpa dekat petikan yang terakhir. Okey, siapa-siapa boleh kesan tak apa fokus dua? Okey, ayatnya pun sama macam fokus pertama tadi, ringkas dan padat. Ada siapa boleh kesan tak? Ya? Siapa? Cikgu, kalau saya cuba boleh? Najwa. Okey. Najwa. Cara-cara untuk Cara-cara menarik minat minat pelajar Cara-cara terhadap menarik komsas. minat pelajar. Okey, bagus. Minat Betul. pelajar. Betul juga. Sebenarnya dia fleksibel tau. Kamu boleh tulis je macam mana ayatnya, tapi perkataan macam cara-cara, langkah-langkah, faktor itu kena betul. Okey, selain daripada cara-cara, apa perkataan lain kamu boleh guna? Baru saya sebut tadi. Okey, betul. Usaha. Okey, inisiatif. Inisiatif. Sedapnya ayat. Okey. Betul, inisiatif. Okey, lain? Inisiatif. Langkah-langkah. Okey, kamu boleh guna cara, kamu boleh guna usaha, inisiatif, langkah. Okey, itu semua fleksibel. Janji kena dengan apa yang fokus tu nak sampaikan. Okey, jadi dekat sini dia bagi tahu tentang cara-cara ataupun langkah ataupun usaha ataupun inisiatif untuk buat pelajar minat semula terhadap subjek komsas. Okey, dalam petikan ni semua ada. Semua ada tentang cara-cara. Okey, kita dah tengok petikan pertama. Kita dah tengok bahan pertama. Jangan lupa kita masih ada bahan kedua, iaitu grafik. Okey. Kita zoom sikit. Okey, kamu tak payah tengok petikan akbar ni kecil sangat, tak payah. Kamu tengok sini, 1 2 3 4 ni. Okey, 1 2 3 4 ni adalah apa? Fokus yang mana satu? Saya nak tanya ni, fokus 1 atau fokus 2? Keempat-empat isi ni. Faktor murid kurang minat ataupun cara menarik minat pelajar. Boleh apa? Cara menarik minat murid. Betul. Siapa tu? Fokus 2. Siapa? Adil. Bagus, semangat pagi-pagi. Saya. Betul. Ini adalah daripada fokus 2. Okey, nampak tak kat sini? Dekat fokus dekat bahan 1 pun ada fokus 2. Kan? Dekat bahan 2 pun ada fokus 2. Sebab itulah kamu macam saya cakap tadi, tak semestinya dalam satu bahan ada satu fokus saja, dan satu fokus tu pun dia boleh terbahagi. Kadang-kadang dia ada kat bahan 2, kadang dia kat bahan 2 dia ada, kat bahan 1 pun dia ada. Jadi kamu kena hadam betul-betul kedua-dua bahan tu, baru kamu boleh senaraikan fokus 1 dan fokus 2. Okey. Ini baru fokus 1, fokus 2. Ada juga soalan yang ada 3 fokus. Itu lagi penting. Okey, itu kita tengok nantilah. Sebab kamu pun baru pengenalan. Kita buat 2 fokus saja dulu. Okey, jadi kita dah tengok betul tak fokus 1 dan fokus 2 yang kita buat tadi? Tengok ni. Betul tak? Kamu nampak tak? Saya tak nampak. Okey, nampak dah. Okey, tengok. Fokus 1 dia tulis faktor murid kurang minat dan komsas. Betul kan jawab kamu tadi? Ya, pandai. Tepuk tangan sikit. Okey. Fokus 2 pun betul tak? Betul juga. Cara-cara menarik minat murid terhadap sastra atau komsas lah. Okey, betul. Jadi kamu dah dapat fokus 1 dan fokus 2. Jadi kamu dah boleh tulis rumusan. Okey.
Ini dibahagikan lah. Fokus bahan satu. Okey, dekat bahan satu kita dapat 2 fokus, betul tak? Fokus satu kita dapat, fokus 2 pun kita dapat. Okey, untuk bahan 2 kita dapat fokus 2 sahaja. Okey, faham setakat ni? Faham macam mana nak cari fokus, macam mana nak tulis fokus, kata kunci, faham? Boleh? Okey, bagus. Faham, Cikgu. Tengok. Saya ajar cara tulis pendahuluan. Okey, pendahuluan ni sama macam kamu tulis masa kamu tingkatan 3. Ringkas sahaja dan hanya satu ayat. Tak nak panjang-panjang. Nanti terlebih perkataan. Okey, rumusan membincangkan. Setiap kali buat rumusan pendahuluan, rumusan membincangkan. Itu sahaja yang kamu kena tulis. Jangan tulis jangan buat pengenalan lah pasal fokus ni, tak payah. Cuma tulis rumusan membincangkan apa fokus 1 dan apa fokus 2. Itu saja. Okey, nampak? Rumusan membincangkan faktor murid kurang berminat dengan Komsas dan cara meningkatkan minat murid terhadap sastra. Okey, kejap ya. Oh, masih ada yang nak masuk. Okey, kepada yang baru masuk, tulis nama di bahagian chat. Tak apa yang baru masuk walaupun saya dah ajar banyak. Kejap lagi saya bagi. Ya. Cikgu. Ya, Iril. Cikgu. Pendahuluan tu kita nak masukkan main fokus dia. Kena masukkan dua-dua fokus dia ke dalam satu pendahuluan. Soalan yang bagus. Kamu kena tulis fokus 1 dan fokus 2 punya ayat yang kita bincang tadi. Tapi kamu mula-mula kena tulis rumusan membincangkan dululah. Rumusan membincangkan ni wajib tulis. Okey, rumusan membincangkan faktor fokus 1 dan fokus 2. Dah. Sudah settle pendahuluan. Okey, yang baru masuk, tak apa, jangan risau. Saya akan bagi flipbook ni nanti dalam grup WhatsApp. Untuk kelas 4 MPB pun saya akan bagi menerusi Cikgu Zaini. Okey, jangan risau. Kamu boleh ulang baca. Okey. Okey, ini dah faham dah cara buat pendahuluan? Hanya tulis rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Okey, dalam aspek kita punya rumusan, tajuk rumusan ni, rumusan membincangkan faktor-faktor murid kurang minat dan cara-cara meningkatkan minat murid terhadap sastra. Okey, faham kan? Simple, mudah saja kan? Ringkas saja pendahuluan. Tak payah panjang-panjang. Satu baris pun dapat. Okey, sudah pendahuluan, dah faham pendahuluan macam mana? Kita tengok isinya pula. Isinya. Okey, fokus 1. Okey, fokus 1 ni macam kita cakap tadi, faktor murid kurang minat. Okey, faktor-faktor ni semua kamu boleh cari dalam petikan tadi. Okey, kita tak tengok satu-satu sebab tu cuma nak tengok cara nak tulis dulu. Okey, nanti baru kita cari macam mana kita belajar macam mana nak cari fokus. Okey, ini semua fokusnya lah. Subjek sastra tidak mempunyai masa depan yang cerah. Okey, peluang melayakkan diri untuk masuki IPTA tipis. Kursus yang ditawarkan dalam bidang sastra terhad. Okey, ini semua faktor ataupun kenapa murid tak minat bidang sastra. Kenapa murid tak minat Komsas. Ini adalah sebab-sebabnya. Okey, ini semua ada dalam petikan. Kamu tak boleh pandai-pandai tau. Kamu tak boleh pandai-pandai buat isi sendiri. Ini semua ada dalam petikan. Okey, macam tingkatan 3 dulu kan, kamu kena cari isi tersirat sendiri kan. Okey, tak perlu. Untuk SPM KSSM baharu ni, kamu tak perlu buat ayat sendiri. Semua kena ambil daripada petikan. Okey, fokus 2 pula macam tadi, cara-cara menarik minat pelajar. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan kempen, pihak sekolah perlu kreatif mengajukan pelbagai pertandingan. Itu. Okey, yang ni isi daripada bahan 1. Okey, ini dibahagikan ikut bahan. Bagus juga supaya tak keliru. Ini pun daripada bahan 1. Okey, daripada bahan 1 kamu dapat semua ni. Okey, kita tengok bahan 2 pula. Apa yang dia dapat, apa yang kita dapat daripada bahan 2. Okey, bahan 2 kita hanya dapat fokus 2 saja, iaitu cara-cara menarik minat pelajar. Okey, ini semua cara-caranya lah yang ada dalam poster tadi kan. Ingat tak poster tadi? Ini semua adalah maklumat-maklumat yang ada dalam poster tadi. Okey, kamu kena juga, walaupun nampak macam simple saja, kadang-kadang bahan grafik tu macam tulisannya pun kecil-kecil, tapi kamu kena
perhati juga. Mesti akan ada maklumat dalam dalam bahan grafik itu. Mesti akan ada. Sama ada fokus 1 atau fokus 2. Okey, ini fokus 2 lah. Okay, pihak NGO menerbitkan lebih banyak karya sastra, ibu bapa memberi pendedahan kepada anak-anak, media massa, pusat sumber. Okey. Selalunya kalau nak tengok cara-cara ni mesti ada pihak lah, mesti ada pihak-pihak. Pihak NGO, ibu bapa, media massa, pusat sumber. Itu kalau kamu nak mudah cari cara-cara, langkah-langkah, usaha-usaha, semua melibatkan pihak-pihak. Okey. Okey, sini dia cakap calon perlu memilih 8 isi masing-masing daripada fokus 1 dan fokus 2. Okey, maksudnya jumlah fokus 1 dan fokus 2 8 isi saja. Okey, katalah kamu cumpul sampai 12 isi. 6 daripada fokus 1, 6 daripada fokus 2. Tapi kamu kena tulis hanya 120 patah perkataan saja. Kalau terlampau banyak isi, mesti kamu akan terlebih tulis. Jadi digalakkan tulis 8 saja. Walaupun kamu pandai sangat, kamu jumpa banyak, tapi tak perlulah tulis semua yang kamu jumpa. Memadai 8 sahaja untuk kedua-dua isi. Faham setakat ni? Okey, kalau faham. Okey, bagus, terima kasih. Faham. Kalau faham, kita tengok kesimpulan pula. Kesimpulan kan satu ayat. Okey, masa kamu tingkatan 3, macam mana kamu buat kesimpulan? Boleh saya tahu tak? Sama dengan yang bahan Okey, tu. bagus, terima kasih. Jadi betul, sama sahaja cara menulis kesimpulan. Kalau kamu tengok, cara tulis pendahuluan dan kesimpulan sama kan, macam masa kamu tingkatan 3. Yang berbeza hanyalah tulis isi. Jadi kamu boleh guna teknik ataupun tips yang kamu belajar masa tingkatan 3 dulu dengan cikgu kamu untuk kamu tulis pengenalan, pendahuluan dan juga kesimpulan. Okey, kesimpulan ni kamu kena tulis, kamu kena masukkan pihak. Itu adalah pertama yang kamu kena masukkan pihak. Pihak apa? Pihak kerajaan, ibu bapa, pelajar sendiri. Kamu kena nyatakan pihak dahulu. Okey, lepas tu barulah kamu tulis cadangan. Okey, cadangan. Apa yang kamu nak pihak tu buat? Macam tu. Kamu juga boleh gunakan ni, dia bagi formula suka ni. Apa yang berlaku sekiranya semua sudah bertanggungjawab kesan. Okey, suka, supaya, untuk, kerana, agar. Kamu kena pilih salah satu lah kan. Supaya ke, untuk ke, kerana ke, agar. Jangan tulis semua pula. Okey, jadi macam pihak sepatutnya cadangan, bagi cadangan, supaya ataupun untuk apa, macam tu. Okey, kita tengoklah untuk bagi mudah faham. Kita tengok contoh yang dia bagi. Kesimpulannya. Okey, kesimpulannya pun ayat wajib macam pendahuluan tadi. Rumusan membincangkan, betul tak? Rumusan membincangkan itu wajib. Untuk kesimpulannya pun wajib. Ini adalah untuk buat kamu tak melencong, untuk buat kamu tak tulis berjela-jela. Kesimpulannya cukup satu ayat. Okey. Jadi, kesimpulannya kerajaan. Okey, kat sini dia tulis, dia pilih pihak kerajaan. Okey, kerajaan perlu berusaha lebih giat meningkatkan minat murid. Ini adalah cadangannya. Agar apa? Agar kesannya. Okey, jadi selain daripada kerajaan, saya tanya, pihak apa lagi yang kita boleh ganti selain kerajaan ni? Yang lebih penting lah. Okey, Kementerian Pendidikan. Apa yang Kementerian Pendidikan boleh buat untuk meningkatkan minat murid terhadap karya sastra? Okey, agar apa? Okey, agar ni boleh guna yang samalah. Agar warisan bangsa tidak perlu ditelan zaman. Okey, bagi macam Airil kot saya rasa yang cakap tadi. Kementerian Pendidikan boleh meningkatkan lagi lah penggunaan karya Komsas ni. Contohnya macam seminggu dalam kamu punya jadual, macam pun 2 minggu sekali kamu belajar Komsas. Okey, kalau nak ketatkan lagi, kalau nak tingkatkan lagi minat pelajar, buat 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali untuk Komsas. Barulah minat lagi mendalam, minat pelajar terhadap bidang Komsas lagi mendalam, macam tu. Okey, selain kerajaan dan pihak kementerian, diri murid tu sendiri paling penting sebenarnya.
diri murid tu sendiri pun boleh jadi pihak. Okey, kita buat kesimpulannya, pelajar sendiri perlu memupuk minat yang mendalam terhadap karya sastra supaya warisan bangsa tidak dalam zaman. Okey, banyak kat sini kat pihak ni tak semestinya kerajaan saja, kamu boleh pilih mana-mana yang sesuai dengan konteks rumusan ini. Okey, faham cara nak buat kesimpulan? Faham? Okey, jadi Faham, kita cikgu. tengok semua komponen penting dalam rumus yang kita dah tengok. Kita keluar balik. Okey. Okey, ini kita dah tengok macam mana buat pengenalan. Kita dah belajar macam mana nak buat fokus. Dan kita dah belajar macam mana nak buat kesimpulan. Okey. Jadi, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya kelas pun dah sejam, saya tak nak lama sangat sebab nanti data kamu habis. Okey, kalau faham, Faham, saya cikgu. nak bagi okey, jap tengok. Alright. Nak bagi satu latihan. Kamu tak perlu tulis rumusan betul pun sebab peringkat awal lagi kan. Saya hanya nak baca dan teliti petikan dengan bahan grafik. Saya akan bagi dua bahan macam rumusan yang kita tengok contoh tadi yang saya ajar tadi, sama juga konsepnya, ada dua bahan sahaja dan hanya ada dua fokus. Okey. Ya, sama. Okey, lepas kita dah tengok cara-cara nak buat. Okay, ini adalah contoh jawapan. Tengok sikit je kan. Sikit sahaja 120 patah perkataan. Okey, jadi kita tengok macam mana jawapan penuh, jawapan lengkap rumusan. Okey, tengok sini dia cakap untuk pendahuluan. Rumusan membincangkan, terus dimasukkan fokus 1 dan fokus 2. Faktor-faktor murid kurang minat dengan konses, dan fokus 2 cara-cara meningkatkan minat murid terhadap sastra. Titik. Itu sahaja untuk pendahuluan. Cukup 2 baris. Okey, dapat untuk pendahuluan. Okey, di situ juga pelajar boleh tengok berapa patah perkataan untuk pendahuluan. Statement. Berapa patah perkataan untuk pendahuluan di situ? Berapa? 15. Berapa belas? 15. 15. Betul yang lain? Betul-betul. Okey. Pakatlah tu 15 ya. Sebab mungkin ada yang kata 17 ke 18 ke. Okey. Betul kan, Cikgu Amira, 15 kan? Saja untuk rumusan, maafkan saya, Ya, untuk pendahuluan saja memadai 15. Kurang lagi pun tak apa. Tapi ayatnya kena nampak cantik lah. Tak macam, maksudnya tak tertinggal apa-apa komponen lah, macam kamu tinggal dan ke kamu tinggal apa-apa kan. Bagi nampak sedap walaupun ringkas. Okey, faham? Nak buat pendahuluan macam mana? Faham dah kan? Okey, kalau faham, kita tengok fokus 1. Okey, ini dia bahagikan ya. Kita maksudnya fokus 1 perenggan lain, fokus 2 perenggan lain. Jadi jumlah 4 perenggan. 1 pendahuluan, yang kedua fokus 1, yang ketiga fokus 2 dan terakhir kesimpulan. Okey, ini juga sama macam kamu buat masa kamu tingkatan 3 kan. Perenggan yang kedua ni isi tersurat, yang perenggan ketiga ni isi tersirat. Sama sahaja konsepnya, cuma ini kita tekankan fokus saja, itu isi tersurat sahaja. Okey, kita tengok fokus pertama. Okey, faktor yang kita dah jumpa tadi lah, faktor kenapa murid kurang minat konses. Okey, ini semuanya faktornya. Okey, kita tengok betapa ringkasnya cara penulis ni tulis dia punya rumusan. Kita tengok antara faktornya ialah subjek sastra tidak mempunyai masa depan yang cerah. Titik. Tak perlu penerangan, tak perlu contoh, tak perlu kesan apa semua, tak perlu. Cukup bagi fakta yang ada dalam petikan saja. Cukup, titik. Okey, seterusnya fokus lain pula. Berikutnya, peluang melayakkan diri untuk memasuki Institut Pengajian Tinggi Awam tipis. Titik. Cukup. Tak payah terang-terang lain dah. Okey, seterusnya kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam ladang sastra agar terlihat. Okey, cukup, titik. Habis fokus 1. Dia hanya bagi satu
2, 3. 3 saja untuk fokus 1. Nampak kan? Ringkas sangat. Walaupun ringkas tapi akan dapat markah penuh sebab semua fokus kamu tulis dengan lengkap. Walaupun sangat ringkas. Okey. Kita tengok fokus 2 pula. Fokus 2 ni panjang sikit. Tapi masih ringkas. Okey, usaha meningkatkan minat murid terhadap sastra termasuklah Kementerian Pendidikan. Ada pihak kat sini, Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan kempen kesedaran tentang manfaat mempelajari Komsas. Titik. Cukup. Tak payah panjang-panjang. Tak payah penerangan. Seterusnya pihak sekolah. Pihak sekolah ni pun pihak kan. Perlu kreatif menganjurkan pelbagai pertandingan berkaitan sastra. Titik. Lain pula. Tambahan lagi pihak NGO, pihak NGO seperti syarikat penerbitan menerbitkan lebih banyak karya sastra. Titik. Malah ibu bapa pula memberikan pendedahan tentang karya sastra kepada anak-anak sejak kecil. Titik. Okey, ini semua bagi fakta sahaja, tak perlu panjang-panjang macam kamu buat karangan. Untuk bagi ringkas tetapi padat. Okey, kesimpulannya kerajaan perlu berusaha. Kita guna kerajaan untuk pihak lah kerajaan cadangan perlu berusaha lebih giat meningkatkan minat agar inilah yang salah tadi, tak lapuk di telan zaman. Okey, jadi ini adalah contoh sebuah rumusan yang lengkap, 120 patah perkataan. Okey, kalau tak ada, saya nak teruskan dengan penerangan terhadap latihan lah. Latihan yang saya nak kamu buat balik nanti habis kelas nanti ataupun habis sesi persekolahan lah nanti lepas habis semua kelas. Saya bagi, tak apa, bila-bila nak hantar pun tak apa, tapi kalau boleh dalam minggu ni nak kamu buat. Saya bagi 2 bahan sendiri, bahan 1 dan bahan 2, etikan dan juga bahan grafik. Bahan 1 ni agak banyak ya, jadi kamu kena baca sikit dan kesan apa fokusnya. Okey, ini baru tentang kempen kita semula. Okey, jadi saya nak kamu baca dan teliti betul 2 ni dan senaraikan fokus 1 dan 2. Okey, itu sahaja kerja kamu. Kamu tak perlu tulis rumusan. Okey, macam mana kamu kena buat macam ni. Bukan macam aku surat ni. Yang sebelah budak ni. Okey, buat macam tu je. Fokus 1 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak mana yang kamu dapat. Sebanyak mana yang kamu boleh kesan untuk fokus 1. Fokus 2 pun kamu tulislah sebanyak mana kamu dapat kesan. Itu sahaja kerja kamu. Tak, sekali lagi saya ingat, kamu tak perlu tulis rumusan lengkap ya. Kamu hanya perlu senaraikan secara ringkas fokus 1 dan fokus 2 untuk latihan diri. Muka surat last kali ni tahu. Berapa semua ni? Lepas tu lepas 2 tu kesan fokus 1 dan fokus 2. Okey, boleh semua, boleh buat. Kamu buat dalam buku Komsas. Maafkan saya. Kamu buat dalam buku rumusan. Ada buku rumusan kan semua? Okey. Boleh. Okay, nanti Cikgu boleh guna kertas tak? Buku dah tapi habis. kertas tu nanti simpan elok-elok dalam fail. Buka sekolah, beli buku baru, tampal. Okey, simpan elok-elok tau, jangan buang-buang. Sama juga, siapa yang tak ada buku, boleh guna kertas kajang atau kertas A4, tapi simpan elok-elok dalam fail. Nanti buka sekolah, cikgu nak semak. Jadi kena simpan elok-elok. Boleh buat dalam buku kanan tak? Karangan boleh, tapi nanti buka sekolah koyak buku dekat buku rumusan boleh. Buku rumusan kamu tak ada, kamu dah tak ada buku kosong je. Okey, tak apa. Kalau tak ada buku kosong, tak apa, buku karangan pun tak apa. Tapi tulis besar-besar atas tu rumusan. Boleh. Okey. Siapa yang tak ada buku rumusan tak apa, tulis dalam buku apa-apa pun, tata bahasa ke Komsas ke, tapi dekat atas tu, yang bahagian putih atas tu, tulis besar-besar rumusan supaya saya senang nak semak nanti. Okey. Okey, jadi flipbook tadi tu saya akan bagi dekat Cikgu Zaini, untuk Cikgu Zaini bagi dekat 4 MPV, dan pada Pak Setia 1 saya bagi sendiri. Jadi semua soalan semua ada dalam tu. Kamu boleh rujuk, nak buat latihan tadi pun kamu boleh rujuk flipbook tu juga. Macam mana kamu nak tulis fokus 1 dan fokus 2. Okey. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Ya, Liu. Cikgu, saya ada soalan. Yang latihan tu kena pick lah cikgu.
print ke soalannya? Tak perlu. Ya. Habis print je, habis printer je. Okey. Kamu rujuk saja dalam laptop ataupun handphone kamu. Rujuk saja. Kamu tak perlu print. Tapi kalau kamu rasa lebih mudah untuk kamu nak cari, bolehlah print. Ikut kesesuaian. Tapi kalau saya rasa macam nanti membazir kan. Kalau kamu boleh cari, sebab dalam phone ataupun laptop pun ada, kamu boleh garis-gariskan kan, guna dot-dot tu kan, boleh juga guna tu saja. Tapi kalau kamu mampu nak print, kamu print lah, lagi bagus. Tapi saya tak galakkan lah, nanti bazir lah. Jadi kamu hanya dalam phone ataupun laptop saja, ataupun tablet atau apa-apalah. Okey, semua boleh bersurai. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi nanti. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Amira. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.